Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar Dua Excel, harap semua bersedia untuk kita tajuk dalam bab 2, iaitu hari ini kita akan belajar tajuk algoritma dalam bab 2. Dalam kehidupan seharian kita ni, selalunya kita akan lihat banyak situasi yang akan melibatkan pilihan dan ulangan. Jadi kita tengok kita tengok di sini situasi dalam kehidupan seharian yang melibatkan algoritma. Kita tengok di sini beberapa situasi ya. Situasi pertama, perlombaan kereta keperluan, pelumba perlu menamat perlombaan berdasarkan jumlah kursinya yang telah ditetapkan. Situasi kedua, lampu isyarat sentiasa bertukar daripada hijau, kuning dan merah, dan seterusnya mengulangi semula kitaran tersebut. Ini situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, proses memasak terdiri daripada lampu perlu diikuti untuk menghasilkan makanan diikuti. Seterusnya, aplikasi dalam bidang pembentangan adalah komponen asal dalam menghasilkan obat pencerahan yang lebih kompleks. Itu situasi ya, beberapa situasi dalam kehidupan seharian yang melibatkan algoritma. Seterusnya kita lihat pula pembangunan algoritma yang kompleks bagi sebuah kereta bergerak dengan sendirinya. Tengok apa yang berlaku ni. Dalam ni tak ada audio lah. Nanti semua pelajar boleh buka tengok dalam YouTube yang saya sediakan, dalam site yang telah saya berikan. Dalam ni rakaman recording ni memang tak akan keluar suara daripada YouTube ni. Jadi nanti daripada link yang saya bagi, buka dekat site tu. Bukalah, dia ada audio kat situ. Itu pengenalan tentang pembangunan algoritma. Seterusnya kita akan lihat 2.1, iaitu pembangunan algoritma.
Okey. Lihat. Okey, apa dia algoritma ni? Okey. Tadi masa audio apa tu? Video yang pertama tadi dia cerita apa tu? Nyatakan sedikit tentang algoritma. Okay, jadi kita terus pergi kepada algoritma. Algoritma ialah merupakan satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Okey. Ini merupakan langkah demi langkah untuk kita menyelesaikan sesuatu tugas. Jadi bermakna algoritma ini terdiri daripada satu siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun. Okey. Langkah demi langkah yang tersusun, bukan yang tak tersusun lah. Kena tersusun, kalau langkah tak tersusun tak boleh jadi juga. Jadi siri prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output yang diperlukan. Okey, untuk menghasilkan output yang diperlukan. Jadi ingat, algoritma ini merupakan prosedur langkah demi langkah yang tersusun. Tersusun. Okey, untuk menghasilkan apa yang diperlukan. Tengok, langkah pertama, okey, kemudian langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan akhirnya kita akan dapat output. Ini dinamakan sebagai langkah demi langkah. Kalau yang tersusun, tak maunya kalau langkah satu, kemudian langkah tiga, lepas tu langkah dua balik. Itu tak tersusun lah pula. Tak maunya macam tu. Tak akan dapatnya output yang kita kehendaki. Okey. Okey. Algoritma dibina semasa peringkat awal sebelum pembangunan pengaturcaraan. Okey. Jadi algoritma ini akan kita lakukan, akan kita bina sebelum kita nak membangunkan satu aturcara. Okey, sebelum kita nak membuat pada proses pengaturcaraan, perlu ada algoritma lah. Okey. Penting contoh macam kalau kita buat karangan dalam bahasa Melayu kita buat karangan ada apa tu? Panggil apa? Ada rangka karangan. Baru mudah kita membuat penulis karangan. Okay. Sama juga dalam pengaturcaraan. Sebelum kita membina aturcara, kita perlu membina algoritma. Okey. Sama ada supaya kita dapat tahu output yang diterima itu, yang dihasilkan itu adalah betul ataupun sebaliknya. Okey. Seseorang yang ingin membangunkan sesuatu algoritma tidak semestinya perlu mengetahui bahasa pengaturcaraan. Okey, maksudnya dalam membina algoritma ini tak semestinya orang tu tahu dalam kod arahan pengaturcaraan. Okey, sebab dia lebih kepada idea bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi siapa-siapa boleh, kalau kita nak minta yang bukan belajar ASK pun kita boleh minta kepada kawan-kawan kita. Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Tak ada masalah. Okey. Dalam arti kata lain, seseorang tidak perlu mengetahui tentang cara komputer melaksanakan arahan-arahan yang diberi. Maksudnya orang yang tidak tahu, mereka yang tak tahu tentang cara ni, okey, boleh menulis algoritma ini sebab dia tidak melibatkan, penulis algoritma tidak melibatkan dalam bahasa komputer. Dia hanyalah bahasa kita sendiri, bahasa percakapan kita, bahasa pertuturan kita. Kalau orang itu boleh faham masalah, maka dia boleh ada kemampuan untuk selesaikan masalah itu. Jadi tak ada masalah untuk menulis sesuatu algoritma. Okey. Seterusnya, kenal pasti dan pertimbangkan aspek-aspek penting dalam menyelesaikan suatu masalah supaya dapat menghasilkan output yang dikehendaki. Okey, dalam kita membina algoritma, beberapa aspek penting tengok pada masalah tersebutlah, masalah yang diberikan. Okey, kita kena pertimbangkan aspek-aspek penting dia dalam satu masalah tersebut. Barulah kita dapat menghasilkan output yang kita kehendaki. Okey. Okey, contoh aktiviti kehidupan seharian yang melibatkan algoritma. Yang pertama, peraturan jalan raya, membakar kek dan ataupun menanam pokok. Ini semua ada aktiviti-aktiviti yang mesti kita ikut prosedur dia. Okey. Menanam pokok, kena ikut prosedur lah. Okey. Tak mahu terus letak macam tu. Kita kena ada korek lubang dulu. Okey. Semua adalah bakar kek pun sama. Semuanya ada
panduan dia, langkah demi langkah dia. Okey, itu seberingkas tentang algoritma. Okey, algoritma ni pun kita telah belajar dalam masa tingkat 1 kan. Okey, sama je, cuma ini struktur yang kita gunakan berbeza daripada struktur yang kita belajar masa tingkatan 1. Okey, kita pergi kepada struktur kawalan bersarang. Okey, dalam tajuk ini, dalam algoritma tingkatan 2 ini, para pelajar akan belajar dua struktur kawalan. Okey, iaitu yang pertama struktur kawalan pilihan bersarang dan struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang ni adalah tambahan daripada struktur kawalan pilihan yang kita belajar semasa tingkatan 1. Okey, ingat lagi ya, masa tingkatan 1 struktur kawalan yang pilihan yang telah kita belajar, kita ada apa? Struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan dua pilihan, iaitu dua pilihan sahaja. Okey, kemudian struktur kawalan pelbagai pilihan. Itu 3. Jadi hari ini ataupun tahun ni, masa tingkatan 2 tambah lagi satu struktur kawalan pilihan, iaitu kawalan pilihan bersarang. Okay, hari ini sahaja saya akan terangkan tentang struktur kawalan pilihan bersarang sahaja. Okey, jadi semua pelajar diharap fokus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini murid-murid akan menulis sidokod dan melukis carta alir menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah. Okey, kita lihat struktur kawalan pilihan bersarang. Apa dia struktur kawalan pilihan bersarang ni? Okey, kalau kita imbas kembali struktur tahun lepas, kita ada struktur kawalan pilihan tunggal, maksud satu pilihan je. Contohnya lampu. Satu pilihan je. Maksudnya dia tak ada pilihan, satu pilihan je. Contoh apa yang saya nak bagi ya? Okey, contoh pelajar bangun pagi. Okey, tengok badan kita, tangan kita. Okey, tangan kita lah, contoh kita ambil tangan. Okey, tangan kita kotor. Okey, tangan kita kotor. Apa pilihan yang ada? Cuma satu pilihan saja, iaitu kita basuh tangan. Okey, tangan kita kotor. Jadi apa pilihan dia? Satu pilihan dia ada, iaitu kita basuh tangan. Itu struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, kalau dua pilihan, ada dua pilihan saja. Okey, dua pilihan. Okey, contoh dua pilihan ni, okey, okey, menentukan keputusan lulus atau gagal. Okey, menentukan lulus atau gagal. Okey, kalau lulus contohnya lulus bahasa Melayu, pelajar itu lulus. Kalau gagal, gagal. Jadi kita tulis situ, adakah pelajar ini lulus bahasa Melayu? Jika ya, lulus peperiksaan. Jika tidak, gagal. Itu dua pilihan lah. Maksudnya lulus bahasa Melayu, ya. Kalau ya, lulus exam. Kalau gagal, kalau tidak, gagal peperiksaan. Itu dua pilihan. Kalau pelbagai pilihan pula, okey, contoh menentukan grade. Okey, menentukan grade A, B, C, D lah dalam exam tu, dalam peperiksaan kita. Okey, contoh mata pelajaran ASK, exam awak dapat 75. Okey, 75. Dari sini kita tentukan. Macam mana kita nak tentukan 70 itu? Kalau ikut persekolahan 70 itu B lah. Okey, kita tahu kalau A 85 ke atas, 70 hingga 84 ialah B. Kemudian kita ada B, kemudian kita ada C 60,
60, 60 hingga 69. Kemudian kita ada D 50 hingga 59, dan E 40 hingga 49, dan F agaklah bawah 40. Okey. Jadi dalam masa kalau kita nak buat satu cara untuk menentukan grade bagi markah yang diperolehi, kita akan mencakapnya jika adakah markah lebih daripada 80. Jika ya, dapat grade A. Jika tidak, tanya lagi, adakah markah lebih daripada 70? Jika ya, dapat grade A. Jika ya, dapat grade B. Jika tidak, tanya lagi, adakah markah lebih besar daripada 60? Lebih besar atau sama dengan 60? Jika ya, dapat grade C. Begitulah seterusnya. Itu pelbagai pilihan, banyak pilihan. Maksudnya kalau kita tak katakanlah pernyataan pertama itu tidak benar, dia akan ada pernyataan yang kedua. Sekiranya pernyataan kedua itu tidak benar, dia akan ada pernyataan yang ketiga. Begitu, itu adalah konsep struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey. Jadi hari ini tambah lagi satu struktur kawalan pilihan, iaitu struktur kawalan pilihan berserang. Okey. Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Struktur ini berlaku apabila kejadian satu struktur kawalan dengan kejadian satu struktur kawalan yang lain berlaku secara serentak. Struktur kawalan pertama akan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian barulah diikuti dengan pelaksanaan struktur kawalan yang kedua hinggalah tamat. Ini maksudnya struktur kawalan pilihan itu, dalam struktur kawalan pilihan itu ada lagi satu struktur kawalan pilihan. Maksudnya kalau kita dah tahu dalam atur cara kita akan gunakan if, else. Maksudnya dalam if ada if lagi. Dalam if ada if lagi. Iaitu struktur kawalan pilihan bersarang. Contoh maksudnya, kalau pelbagai pilihan tadi, kalau kita tidak menepati syarat yang pertama, kita akan pergi syarat yang kedua. Kalau kita tak menepati syarat kedua, kita akan pergi syarat yang ketiga. Dalam kawalan pilihan bersarang ini, kalau kita menepati syarat yang pertama, kita kena melalui syarat yang kedua. Dan jika kita mengikuti syarat, mematuhi syarat yang kedua itu, barulah kita akan dapat output dia. Kalau syarat pertama itu kita tidak mematuhi, tidak benarlah. Kita tak mematuhi syarat pertama, kita terus keluar teruslah, habislah, tamatlah. Sebab kita tak mematuhi syarat pertama. Katakanlah syarat pertama itu kita patuhi, dia akan bagi syarat kedua. Kalau syarat kedua itu kita tidak patuhi, maka tak bolehlah. Jadi tak boleh, maksudnya keluarlah, tamatlah. Itu maksudnya. Jadi saya harap pelajar faham beza antara pelbagai pilihan dengan pilihan bersarang. Contoh situasi. Yang pertama, mencari kek lapis Sarawak. Mula cari kedai kek. Kita pergi cari kedai kek, masuk kedai kek. Tengok pernyataan pertama, syarat yang pertama. Tanya, ada kek lapis? Kalau syarat ini kita tak patuhi, maksudnya tidak. Pernyataan ini tidak benar, maka terus keluar. Dia tak ada syarat dah. Dia tidak ada syarat sudah untuk kita lalui. Tetapi kalau syarat pertama ni benar, ada kek lapis, ya. Ada syarat yang kedua menanti.
Ada syarat yang kedua menanti. Okey. Tanya pula, kek tu menarik ke tidak? Adakah kek itu menarik? Kalau tidak menarik, maksudnya kenyataan kedua itu tak benar kan, macam saya kata tadi. Yang pertama benar, yang kedua tidak benar. Maksudnya keluarlah. Okey. Kalau benar, baru kita beli kek lapis tersebut, nampak? Kita melepasi syarat yang pertama dan melepasi syarat yang kedua, baru kita beli kek lapis. Kemudian dah beli kek lapis, apa lagi keluar lah, kan? Keluar dari kedai. Okey, boleh faham? Ini situasi mencari kek lapis Sarawak. Kalau pelbagai pilihan, dia tak lepas syarat ni, dia ada syarat yang kedua. Maksudnya kalau sini tidak, okey, ada syarat kedua. Itu dia. Contoh macam lebih 80, markah lebih 85, ya, papar, grade A. Kalau tidak ada syarat kat sini. Tidak, syarat dia, adakah markah itu lebih 70 atau sama dengan 70? Kalau ya, papar, grade B. Kalau tidak, tanya lagi. Itu pelbagai pilihan. Sekarang kita berada kawalan pilihan bersarang. Harap semua pelajar faham. Okey, ini dia punya sedukut. Cari kedai kek, masuk ke kedai kek. Jika ada kek lapis Sarawak, ini syarat yang pertama. Okey, semak corak kek. Tanya lagi. Jika menarik, nampak? Jika ada kek ini adalah syarat yang pertama, ini syarat yang kedua. Jika menarik, adakah kek itu menarik? Kalau lepas syarat ini lepas, beli kek lapis. Kalau tidak, keluar dari kek. Ini kalau tidak, keluar dari kek kedai. Okay. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua ialah mencari kereta import. Okey, kita lihat sini. Mula cari kereta import. Okey, masuk ke kedai kereta. Okey, kita tanya, ada kereta import? Okey, kalau tak ada, maksudnya kalau tak ada, pernyataan pertama ni kita tak lepas, maksudnya tidak mematuhi syarat yang pertama, maka keluarlah dari kedai kereta. Okey, jika ya, ada kereta import, tanya lagi syarat yang kedua. Okey, harga dia pula kurang ke dari 50k? Adakah harganya kurang daripada 50,000? Kalau ya, baru kita bayar deposit untuk kita beli. Bayar deposit 10% untuk kita beli. Kalau tidak, pakai je, guna je kereta terpakai. Masuk. Nampak sini. Okey, lepas syarat pertama, ada lagi syarat. Baru kita dapat output dia. Okey. Mula ini dia punya pseudocode, penulisan pseudocode. Mula cari kereta import, masuk ke kedai kereta. Jika ada kereta import, semak harga kereta import. Jika harga lebih kecil 50k, bayar deposit 10%. Jika tidak, guna kereta terpakai. Nampaknya ada dua syarat. Syarat pertama, syarat kedua. Okey, kalau syarat pertama tak lepas, jika tidak, keluar dari kedai kereta dan tamat. Okey. Okey. Itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ialah membeli buku rujukan ASK. Okey, mula masuk ke kedai buku. Okey, kita tanya kat kedai buku tu, ada tak buku rujukan ASK? Kalau tak ada, kita keluarlah. Kalau ada syarat kedua dia. Memenuhi tak sukatan dia. Sukatan yang kita sukatan sekarang ni. Kalau tidak, keluar daripada kedai buku. Kalau ya, beli buku tersebut, baru dapat output dia. Okey, syarat pertama. Syarat yang kedua. Okey, baru dapat kita output dia. Okey, ini dia adalah penulisan pseudocode dia. Okey. Nampak? Mula masuk kedai buku. Jika ada buku rujukan ASK, semak kandungan. Jika memenuhi sukatan pelajaran, baru beli buku rujukan. Jika tidak, keluar dari kedai buku. Jika tidak, keluar dari kedai buku. Tamat. Itu situasi yang ketiga. Okey. Ini situasi yang keempat. Okey. Situasi yang keempat iaitu menunggang kuda hanya dibenarkan jika umur melebihi 10 tahun dan tinggi melebihi 150. Okey, maksudnya untuk menunggang kuda, syarat dia mesti
kanak-kanak yang berumur lebih 10 tahun. Okay. Lebih 10 tahun dan tinggi dia melebihi 150. Okey. Okay, ingatlah dalam struktur kawalan pelbagai pilihan ini ada dua syarat dia. Okey, ini syarat pertama, syarat kedua. Okey, kalau kita baca sini pun kalau beli berkerujukan pun dua syarat dia iaitu ada tak berkerujukan dengan memenuhi sukatan. Okey, kalau kereta import ni, kereta tu kereta import ke dengan harga dia. Okey. Kalau yang kit lapis ni ada tak kit lapis, kemudian kit lapis tu menarik tak. Ada dua atau lebih syarat lah. Tapi untuk sekarang ni kita gunakan selalunya kita gunakan dua syarat lah. Okey. Ini. Mula isytihar pembeli ubah umur dan tinggi. Okay, kita akan input lah umur dan tinggi tu. Input umur, input tinggi. Okey. Umur yang jika umur lebih pada 10 tahun, kalau kanak-kanak tu lebih 10 tahun, ya. Okay, kalau ya, ada lagi syarat yang kedua ni. Kena lepas syarat yang kedua. Tinggi dia lebih tak 150. Kalau ya, barulah dia layak untuk menunggang kuda. Kalau syarat pertama ni tak lepas, teruslah keluar papar anda tidak layak. Okey, kalau syarat pertama lepas, tetapi syarat kedua tak lepas, dia tidak layaklah juga. Syaratnya mesti kedua-dua syarat penyataan tu dilepaslah. Okey. Ini adalah sudut dia. Mula isytihar pembeli ubah umur dan tinggi. Input umur tinggi jika umur lebih dari 10, jika tinggi lebih dari 150, cetak anda layak, jika tidak cetak anda tidak layak, tamat jika dan tamat. Okey. Okey. Okay, cuba kita buat ni pula ya. Kita buat catat alih ni dalam logarithm. Okey, kita try sini. Sebab yang ini dia berkaitan dengan masalah pengiraan kan. Okey. Jom kita cuba buat. Okey. Tukar dulu bahasa Melayu. Okey. Kita ambil itu dah. Okey. Ni menarik dah kita buat ni. Okey. Tengok pada ni ya, umur. Kita tengok pada proses umur. Kita declare dulu. Okey. Umur. Okey, umur kita ambil umur berapa tahun. Okeylah, integral lah ya. Umur. Okey, kemudian sekali lagi umur. Kemudian tinggi 3. Okey. Okey, input kat sini. Input umur. Okey, tidak. Kita paparkan je kan. Okey. Masukkan umur anda. Okey, masukkan anda. Okey. Umur. Okey. Kemudian input masukkan pada anda.
tinggi tak salah, mana boleh, sini boleh kan, sini boleh, mana boleh, tak salah. Okey, input tinggi. Oh, okey. Okey, seterusnya input tinggi. Okey, jika umur lebih pada 10. Okey, umur. Okey, tadi kita gunakan input ni, input umur ni, input umur. Okey, tadi kita buat di sini umur lebih 10. Lebih 10. Okey, lepas tu input umur sekarang tinggi pula, tinggi. Okey, tinggi. Tinggi lebih 150. Okey. Okey, kalau ya, true, ya, baru kita paparkan anda layak output lah. Okey, anda layak menunggang kuda. Okey, kalau tak ada, kita akan letak kat mana? Kita letak papar anda tidak layak, sini pun tidak layak, sini pun tidak layak. Sini boleh letak, sini boleh letak, ataupun dekat sini pun boleh letak. Kalau nampak satu dekat sini lah. Sekarang nampak dua kali, sini dua. Okay. Cuba kita letak satu. Kita output. Anda tidak layak. Okey. Okey. Cuba kita play. Bisa dulu. Okey, anda masuk ke rumah anda. Kita katalah 11 tahun. Okey, masukkan tinggi, katakan 161. Jadi, ada dua. Tak boleh. Tak boleh, maka kita jangan. Okey, maksudnya kita akan letak sini. Oh, patutlah. Layak menunggang, patut sini. Memang dua kali lah. Nampak tak? Okey, layak menunggang kuda. Kemudian, lepas tu, memang ni lah. Jadi, sini kena delete, buang. Delete. Okey, tunggu sini. Anda tidak layak menunggang kuda. Itu kelebihan kalau kita guna ni ya. Kita boleh tahu perkataan alif kita ni betul atau tidak. Okey. Dengan output yang kita kehendaki. Okay, macam tadi kan output dia tak betul lah sebab ada keluar dua output. Padahal dia layak, lepas tu tiba-tiba tak layak. Maksudnya ada kesalahan. Jadi kita boleh tahu kat mana salahnya. Okey. Okey, kalau sini dekat sini, kalau sini kalau false, kalau true kalau tidak, maksudnya akan papar lagi output tidak layak. Okey, jadi kita tambah kat sini. Okey. Anda tidak layak menunggang kuda. Okey, cuba kita play. Masuk rumah anda, 12 tahun, tinggi 155. Anda layak menunggang kuda. Okey, contoh lain. Katakan syarat pertama dia. Syarat pertama 9 tahun. Masukkan tinggi anda.
masukkan tinggi anda 150. Okey, sekejap. Sepatutnya kalau kat sini input dah tinggi. Input tinggi. Oh, betul lah, ni 2 input. Okey. 2 input betul lah. Okey, kat sini. Okey, mula input ni input umum. Okey. 9. Okey, 9. Okey, ni. Masuk 9. Okey, bila dia buat ni pula. Nampak dia buat ni. Okey. Masukkan tinggi anda 155. Okey. Okey, dia selepas ini, lepas input tinggi, dia akan pergi ke tanya pertanyaan umur lebih besar 10 dah. Yang ni 9 ni lebih. Kurangan, kalau kurang dia teruslah tidak layak. Okey. Alright. Okey, itu sebuah sedikit. Ini kita sajalah gunakan, tunjukkan pada semua pelajar tentang penggunaan flow algorithm ni. Okey, biar dulu. Okey, jadi harap semua ni. Okey, kita main-main nanti, cuba-cubalah mana yang sesuai untuk gunakan flow algorithm ni. Tapi tengok situasi lah, macam kek tak boleh lah, kek susah kita nak buat. Kek macam kek mana tadi? Yang kek. Kalau situasi kehidupan yang payah lah kita nak buat ni flow algorithm tu. Okey. Okey, selesai kat situ. Kita lihat pula menyelesaikan masalah menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, ini contoh situasi yang diberi dalam buku teks. Okey, SMK Bandar Seri Purnama ingin membangunkan sistem pembelian tanpa tunai di kantin dan koperasi sekolah. Sistem tersebut dikenali Point of Sale, okey, POS. Semua transaksi berlaku pada skrin sentuh atau skrin komputer terminal bersama kad bayaran. Setiap kali kad bayaran dimasukkan ke dalam sistem, terdapat 2 syarat pengesahan. Yang pertama, tempoh sah laku kad akan disemak. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nilai kad sekurang-kurangnya RM5. Nilai minimum dia RM5 lah. Apabila kedua-dua syarat dipenuhi, barulah kad boleh digunakan untuk transaksi. Okey, macam mana rupanya kan sistem ni point of sale ni. Dekat Jepun dah diguna dah. Okey. Kita tengok video transaksi menggunakan sistem point of sale. Okey, kalau recording ni tak adalah bunyi audio. Nanti awak cuba buka melalui Google site Okey, yang saya tunjukkan dulu. Okey, itu adalah contoh video yang menggunakan transaksi tanpa tunai di kantin. Okey, kita lihat. Ya, sekejap. Hang block. Okey. Okey, dalam kita membina ni ada 3 langkah yang perlu kita patuhilah. Okey, yang pertama sekali, langkah yang pertama ialah penyiasatan.
Okey, penyiasatan. Dalam proses penyiasatan ini, beberapa proses yang terlibat adalah mengenal pasti kad yang masih belum melebihi tempoh sah laku. Okey, kita kena pasti kad tu masih sah ataupun tidak. Okey. Nah, kemudian kena pasti, nah ini syarat pertama kan, tempoh sah laku kad akan disemak. Kena pasti kad masih belum melebihi tempoh sah laku, itu syarat pertama. Syarat kedua, kena pasti kad yang masih mempunyai nilai sekurang-kurangnya RM5. Okey, maksudnya nilai maksimum dalam kad itu mesti RM5. Ini syarat yang kedua. Okey. Apabila syarat pertama dan kedua ini dipenuhi, transaksi akan dilaksanakan. Jika satu syarat tidak dipenuhi, transaksi akan terbatal. Okey, ini langkah pertama lah. Kita akan lihat proses-proses yang akan terlibat dalam penyelesaian suatu masalah tersebut. Okey, seterusnya kita pergi langkah kedua, itu mendraft algoritma. Kita draft dahulu, kemudian kita melakukan semakan semula. Okey, antara proses dan keputusan yang dimurnikan untuk menghasilkan algoritma, draft algoritma adalah seperti terminal membaca kad. Okey, kemudian terminal mengesahkan kad masih sah digunakan atau sebaliknya. Okey, maksudnya baca kad melalui input lah. Okey, dibaca kad. Okey, kemudian terminal akan sahkan kad itu sah, kad tersebut sah ataupun tidak. Jika sah, kalau sah, terminal, okey, atau cara tersebutlah, okey, akan menyemak nilai minimum. Okey, jika nilai kad bersamaan atau lebih daripada nilai minimum, terminal akan paparkan jalan kad arus niaga pada skrin. Jika nilainya kurang daripada nilai minimum, terminal akan paparkan sila tambah nilai pada skrin. Jika kad tidak sah, dan kalau syarat pertama tidak sah ni, tak lepas, terus papar kad ditolak. Okey. Okey, ini adalah langkah yang ketiga, iaitu memurnikan langkah-langkah algoritma. Okay, baca, tempoh, sah, lakukan. Okay, ini yang telah kita murnikan lah. Kita ada 5 langkah algoritma, okay, dalam membangunkan atau cara ni. Okay, yang pertama, baca, tempoh, sah, lakukan. Yang kedua, jika kad melebihi tempoh sah laku, mesej kad ditolak akan dipaparkan. Jika kad dalam tempoh sah laku, semak nilai kad. Jika nilai kad sama atau melebihi RM5, mesej jalan kad arus niaga akan dipaparkan. Jika kurang daripada RM5, mesej tambah nilai akan dipaparkan. Okay. Bila kita dah siap algoritma ini, baru kita boleh menulis pseudocode. Okey. Okey, yang pertama mula, yang kedua baca kad, yang ketiga jika kad sah digunakan. Kalau sah, masuk ke sini ya. Kita tanya lagi, syarat yang kedua, jika nilai minimum mencukupi, baru, kalau ya, barulah paparkan jalan kad arus niaga. Kalau nilai minimum tidak cukup, jika tidak, paparkan tambah nilai. Tamat jika. Kenapa tanda ni? Tanda ni maksudnya, apabila menggunakan struktur kawalan pilihan besaran, penyataan jika mesti diakhiri dengan tamat jika di tempat yang betul. Kalau tidak, akan timbul ralat dalam skrip. Ini kena tulis. Maksudnya, if, else, kemudian, and if. Okay, if kad sah, cara dia, if kad sah digunakan, if, print, else, dan kerana habis ini adalah and if. And if, sini pun and if, kena tulis, kalau tak ralat. Okay, kalau tak percaya boleh cuba dalam Python. Okay. Okay, jika tidak ni boleh juga sini ya. Jika kad itu tidak sah. Okay, jika tidak sah, dia tak masuk dalam ni ya. Dia tak tertanya dah. Dia terus keluar. Dia terus ni. Jika tidak, paparkan kad ditolak. Okay, kemudian tamat jika. Sama lah. Tamat jika and if. Okay, kemudian tamat. Okay, itu pseudocode. Okay. Melukis catat alir. Okay, mula baca kad, tempoh laku masih sah. Okay, kalau tidak, papar kad ditolak. Jika ya, tanya lagi, nilai kad lebih besar RM5, ya, papar, jalankan urus niaga. Kalau tidak, papar tambah nilai. Okey, itu contoh bagi membina pseudocode dan catat alir untuk transaksi sistem pembelian tanpa tunai. Okey.
Okey, selesai. Kita akan lihat ni aktiviti pengukuhan. Okey, kejap. Okey, kejap. Okey, sekarang minta semua pelajar buka buku teks muka surat 47. Okey, muka surat 47. Okey, ataupun ini. Tak apa, tak apa. Saya ada share kat sini. Ini ni, sama je soalan dia. Okey, tak apa. Okey, semua pelajar tengok sini aktiviti yang pertama. Sama, ini soalan daripada buku teks saya ambil. Okey, aktiviti yang satu. Sekolah anda ingin melaksanakan sistem biometrik iaitu imbasan cap ibu jari untuk merekodkan kedatangan harian murid dan guru ke sekolah. Pihak sekolah telah pun selesai mengumpulkan semua imbasan cap ibu jari kanan guru dan murid serta dimuatkan ke dalam pangkalan data. Terdapat dua keadaan yang perlu dikenal pasti untuk menjayakan sistem biometrik ini, iaitu syarat pertama, memastikan imbasan ibu jari adalah sah dan berada dalam pangkalan data. Okey. Yang kedua, memastikan sistem ini menyokong murid OKU yang tiada tangan kanan, jari kanan atau ibu jari tangan. Maksudnya, sistem ini menyokong murid OKU lah yang tak ada tanda tangan. Maksudnya, kalau tiada tanda tangan, apa penyelesaian dia? Kalau yang tak ada tiada tangan kanan, tiada jari kanan, ataupun tak ada ibu jari tangan. Okey, maksudnya apa penyelesaian dia? Mesti sebut juga, mesti dinyatakan dalam sistem tersebut. Okey. Jadi anda perlu bangunkan satu algoritma dalam perwakilan pseudocode dan catat alir untuk menyelesaikan masalah penggunaan sistem biometrik di sekolah. Okey, ini saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh. Okey, kita berubah. Kita gunakan Google Doc. Okey, sebelum kita gunakan Word kan. Okey, kita beralih arah. Okey. Okey, ambil Drive. Okey, Drive. Okey. Okey, My Drive. Okey, Google Doc. Kita nak buat apa? Pseudocode okey. Google Doc. Alright. Okey, paparan lebih kurang Word lah. Okey. Kita lihat. Oh, tak boleh. Oh, slownya. Okey, kita lihat Okey, yang pertama syarat dia memastikan imbasan ibu jari sah. Okey, maksudnya proses di situ yang pertama ialah jika anda okey. Okey, macam nak buat? Okey, yang pertama mula. Satu. Okey, mula. Okey, yang kedua. Kedua biasanya kita buatlah papar ni apa? Friendly lah sikit. Papar. Selamat datang ke SMK Simpang Beluru. Okey, yang ketiga. Okey, bayangkanlah bila apa tu ibu jari tu bila seorang tu letak, okey, apa syarat dia? Okey, kalau kita tengok sini syarat dia ialah memastikan ibu jari adalah sah dan berada dalam pangkalan data. Kemudian memastikan
Sistem ini menyokong murid OKU yang tiada tantangan. Maksudnya sekarang ni kita kena tanyalah dulu, adakah orang itu OKU atau tidak. Baru kita akan lihat imbasan dia. Imbasan kan, baru kita akan lihat suruh apa tu, imbasan ibu jari lah. Okey, untuk ni kena memastikan imbasan ibu jari adalah sah dan berada dalam pakaran data. Okey, maksudnya bagi saya lah, dia kena semak dulu sama ada murid tersebut OKU ataupun tidak. Okey. Okey, jadi macam mana kita dapat? Okey, input. Okey. Ini ibu jari lah. Ibu jari tak payahlah dia input apa tu? Tak payahlah input nama sebab dia kita pakai chop ibu jari. Okey, jadi kita akan terus tanya, adakah anda jika anda OKU. Apa penyelesaian dia? Okey. Kalau orang OKU, apa kita nak selesaikan masalah ni? Okey, maksudnya di sini kita boleh suruh dia paparkan message, sila berjumpa dengan guru kelas anda. Okey. Okey, jika tidak, papar message okey, jika tidak papa sila imbas ibu jari kanan. Okey. Kemudian sini dia akan buat baca imbasan. Jari. Okey. Kemudian periksalah kesahan dia. Okey. Jika imbasan sah. Okey, kita tengok dia. Jika imbasan sah. Okey. Jika imbasan sah, tanda apa? Tandakan kehadiran. Tandakan kehadiran. Jika tidak, okey, jika tidak, papar imbasan tidak sah. Okey, imbasan tidak sah. Okey. Ataupun jika tidak, boleh juga buat papar sila berjumpa dengan guru kelas anda. Okey. Kemudian tamat. Okey. Jadi ini adalah
pseudocode lah untuk aktiviti contoh yang saya bagi ni. Okey, contoh ni biometrik ni saya ambil daripada buku teks muka surat 47 aktiviti 2.2. Okey, tapi saya rasa saya nak edit sikit lah kot sebab nampak untuk menampakkan lagi dia struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, saya cuba lagi ya. Mula ini tak apa, ni tak wajib ni. Ini kita nak bagi dia friendly dah. Ke SMK Simpang Berluru. Okey. Jika anda OKU. Sabarnya. Saya nak tukar kepada anda buka OKU. Jika nak bagi dia ni, yang ni tak nampak dia apa, tak nampak sangat dia struktur kawalan ni bersarang. Ini lebih kepada pelbagai pilihan ni. Jika ya, jika tidak buat ni, jika tidak ada ni. Tu nampak sangat pelbagai pilihan. Okey, kalau ni jika normal, jika murid normal, bos tak apa boleh tanya. Jika murid normal, jika imbasan, baca imbasan, imbas. Jika murid normal, papa sila imbas ibu jari kanan. Okey, baca imbasan jari. Luas ni. Jika imbasan sah. Okey, tandakan kehadiran. Jika tidak, papa sila berjumpa dengan guru kelas anda. Okey, jika tidak habis kat situ. Okey, masuk sini. Jika tidak ni, jika normal, jika ya. Okey, normal ya. Okey, imbasan sah. Kalau ya, ni kalau tidak apa-apa ni. Sini kalau tidak, kalau murid itu tak normal, maksudnya okey lah. Okey, jika tidak apa sila berjumpa dengan guru kelas anda. Okey, tamat. Nah, ini baru nampak dia ni. Okey, yang ini baru nampak dia punya struktur kawalan pelbagai struktur kawalan bersarang. Jika ya, ada nak ditanya lagi. Okey, kalau yang atas ni dia lebih kepada pelbagai pilihan. Maksudnya jika anda OKU, kalau ya terus output, kalau tidak ada lagi syarat dia. Ini. Okey. Okey. Bagaimana kita nak buat pecah tali? Okey, nanti jawapan
activity satu. Okey, simpan dalam my drive. Okey, ni aku dah save ni. Okey, untuk kita nak bina apa, bina cetak alih lebih mudah, kita ambil buat di drawing. Okey, drawing. Di mana kita tengok. Okey, ni dapat tulis satu lah. Ini Google Doc. Okey, cuba kita buat untuk drawing pula. Untuk cetak alih. Cetak drawing. Okey. Cetak alih. Okey, insert shape. Ambil ni. Okey, mula. Klik kanan. Edit text. Mula. Okey. Itu. Okey, tengah. Okey. Alright. Okey, lepas tu. Okey, Papa selamat datang. Okey, kita copy ni. Copy. Okey, tengah. Okey, kalau merah tu masuk di tengah-tengah lah. Okey, klik dalam tu. Papa selamat datang ke SMK Simpang. Ya Allah, Simpang Berbiru. Okey, balik sikit. Kita tukar dia sebab dia output papar. Kalau output papar, kita tukarlah jadi kita ambil kotak untuk papar. Okey, besarkan sikit. Centerkan. Center tu. Mana center? Okey. Okey, kemudian papar. Jika murid nombor. Okey, nombor. Okey, tukar kepada pilihan. Pilihan. Okey, murid nombor. Okey. Centerkan. Alright. Okey, kemudian kalau ya papar sila imbas. Kita sini. Jika ya, ayo. Okey. Sila imbas. Ibu jari kanan. Okey, kemudian dari kanan baca imbasan jari. Okey, kemudian baca imbasan jari. Tukar balik. Okey, baca imbasan jari. Okey. Kemudian akan tanya lagi jika imbasan sah. Ambil ni, copy. Imbasan sah. Imbasan sah. Okey. Imbasan sah. Jika ya, tandakan kehadiran. Okey, besarkan lagi dia punya canvas dia. Okey. Tandakan kehadiran. Tanda kehadiran. Kalau tanda pakai ni. Tanda pakai. Okey.
Tandakan kehadiran. Kita buat nak panah. Tidak nak panah. Senang kan? Tak center sekejap. Boleh. Tarik sana. Tarik sana. Okey. Senang kan? Oh, semua sepatutnya. Kata pula. Okey, alright. Okey, tarik sana. Alright, okey. Selesai yang itu. Seterusnya, jika tidak, jumpa guru kelas. Okey, tidak, jumpa guru kelas. Lepas tu, ini bukan tidak. Okey, sama je. Alright. Jadi, kita buat tarik seminti. Sila berjumpa guru. Sila berjumpa guru kelas. Sila berjumpa dengan guru kelas. Okey. Dalam sikit. Kemudian tangan. Besar sikit lagi. Okey, boleh bawa arrow dia banyak-banyak. Okey. Alright, okey. Kemudian, sini tarik je. Sekejap. Okey. Tukar kepada okey, kalau nak gerak ni, nak gerak kan. Okey, kalau nak gerak guna nak panah. Kalau nak gerak sikit, tekan shift, jangan lepas, nak gerakkan. Gerak sikit-sikit, tekan shift, jangan lepas. Dapat gerak sikit-sikit. Okey, ni je, sini tidak. Sini je, sini tidak. Alright, satu lagi. Okey, satu lagi, arrow. Alright. Tukar. Okey. So, ya tidak. Sini pun boleh, sini boleh. Okey, memanglah. Okey, insert text bar. Okey, copy paste. Copy. Paste. Tidak. Okey, siap. Siap tadi. Alright. Okey, kita sesuaikan levels. Kita simpan sebagai cetak ID. Cetak ID activity 1. Okey. Kita tutup ni. Kita buka sini dan kita cuba kita tak cantik sikit. Jadi insert drawing from drive. Okey, cetak dia ni. Select 2 kali boleh. Insert unbin. Okey.
Okey, itu dia. Okay, nanti macam mana buat nanti ya. Latihan aktiviti nanti. Okey, alright. Okey, selesai contoh. Okey, selesai contoh untuk aktiviti 1. Okey. Jadi aktiviti 2 ni, aktiviti 2, aktiviti 3, aktiviti 4. Okey, aktiviti 4 semua pelajar perlu buat dalam Google Classroom. Okey. Dan juga latihan pengukuhan form buat kat sini je. Okey, saya nak tunjuk macam mana awak nak buat latihan dalam Google Classroom. Tadi saya tunjuk macam mana awak nak buka. Okey, awak buka. Saya contoh sekejap. Okey, saya ada satu contoh. Okey, awak buka email awak, Gmail awak. Okey, awak buka Google Drive lah dalam Google Classroom lah. Okey, ini contoh Farzana. Saya buka Farzana punya. Okey, sini. Awak dah buka awak punya account. Awak pilih Classroom. Okey, pilih Classroom. Okey, awak klik escape. Okey, saya bagi tugasan. Okey, ni membina pseudocode. Yang terbaru, membina pseudocode. Okey, klik kat sini. Okey, klik sini ya. Jadi, okey, sudah ni. Ni dapat pseudocode ni. Okey, jadi awak sudah bagi hint. Awak isilah. Buang ni, betul type lah. Contoh ni, type lah input apa-apa. Okey. Alright. Lepas tu habis kat sini. Salah satu. Awak buat catatan kat bawah ni. Buat catatan buka macam tadi, buat kat Google Drive. So dekat sini, catatan input, insert drawing. Okey, insert from drive. Macam saya tunjuk tadi lah. Okey, setiap soalan tu awak letakkan catatan alih. Okey, kemudian habis ni tutup. Okey, awak tekan turn in. Itu saja. Senang je. Okey. Bateri pun habis. Saya kena cepat. Okey, saya kena cepat. Bateri nak habis. Okey, habis. Okey, aktiviti maksudnya 3 kerja saya bagi. Okey, selesai. Kemudian selesai tu awak buat ni. Soalan-soalan ni. Okey, kemudian submit. Okey. Saya harap semua saya kena cepat ni. Bateri nak habis. Okey, jadi saya harap semua okey, submit. Okey, jadi saya harap semua pelajar dapat memahamilah. Lama ni. Sampai masa berapa? 1 jam lebih. Okey. Jadi saya harap semua dapat beri kerjasamalah. Okey, walaupun ni susah tapi kena lah. Fokus. Okey. Okey, jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.